Saudara, dunia kini mengakui komitmen Malaysia dalam pelaksanaan rangka kerja alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG dibuktikan melalui dasar dan pelan yang dirangka dan dilaksanakan sekaligus menyokong ke arah kemampanan dan kelestarian alam. Ini dibuktikan melalui penyertaan Malaysia dalam persidangan ke-28 pihak-pihak Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai perubahan iklim COP28 di Dubai, Emiria Arab Bersatu baru-baru ini. Laporan disediakan wartawan Diah Muhammad Jais. Penyertaan Malaysia kali ini memberi tumpuan kepada aspek peralihan tenaga dan pengurangan pelepasan gas rumah hijau selain persiapan melaksanakan perkara berkaitan peralihan tenaga yang adil, pasaran karbon, pembiayaan iklim, pemeliharaan biodiversiti dan penyesuaian iklim. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang berkenan merasmikan Pavilion Malaysia bertitah. Malaysia akan meningkatkan penggunaan tenaga hijau dan lestari dalam penggunaan keseluruhan tenaga negara melalui Pelan Hala Tuju Tenaga Negara atau NETR sebagai usaha menangani pelepasan karbon terhasil daripada sektor industri dan tenaga sebagai strategi menangani isu perubahan iklim tempatan. Di Pavilion Malaysia, Nik Nazmi Nik Ahmad yang ketika itu Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim menekankan ia bukan sekadar struktur tetapi mencerminkan komitmen negara, semangat gotong royong sinonim dengan rakyat Malaysia serta komuniti yang bersatu dalam mencapai matlamat sama. Pelbagai pengisian diadakan sepanjang COP28 bermula 30 November sehingga 12 Disember lalu dengan Pavilion Malaysia memfokuskan perbincangan dan sesi harian berdasarkan kepada teras tersendiri antaranya ekonomi hijau, peralihan tenaga, penyesuaian dan daya tahan, masa depan net zero serta teknologi dan inovasi melibatkan penyertaan badan kerajaan, NGO serta delegasi luar negara. Nik Nazmi yang kini menjawat jawatan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam antara lain turut memaklumkan rancangan kerajaan untuk mengumumkan Request for Information atau RFI bagi mendapatkan pandangan dan idea pihak luar dalam menangani isu pelepasan karbon daripada arang batu untuk merangka langkah terbaik bagi menyelesaikan isu itu sekaligus mencapai sasaran NETR. The NETR details our pathways towards sourcing more than 30% of power from renewables by 2025 and 40% by 2040. And we are targeting by 2050, 70% of the electricity in Malaysia will be powered by renewable energy. We have likewise empowered the National Energy Council to monitor NETR's progress while encouraging private sector involvement. Selain itu, projek di bawah Pelan Khusus bagi Pelaksanaan Ekonomi Hijau dan ESG yang diumumkan kerajaan setakat ini juga akan menjana pertumbuhan negara sehingga 5 tahun akan datang. Gabenor Bank Negara Datuk Sheikh Abdul Rashid Abdul Ghafur berkata, pertumbuhan ini didorong aktiviti pelaburan rancak dan berkembang. Selain pelaburan spesifik, dijana melalui Pelan Hala Tuju Teknologi dan Ekonomi Hidrogen atau HETR dan Pelan Induk Perindustrian Baru 2030 atau NIMP 2030. One of it is related to the climate change, the National Energy Transition Roadmap. There's a lot of projects that's going to be implemented, and there's 10 flagship projects, and this will cover the 6 important levers of green economy. So that's where this will also provide some support not only just next year but over the next 3 to 5 years. Selaku pengerusi bagi Kumpulan Kerja ASEAN mengenai perubahan iklim 2022 hingga 2025, AWGCC, Nik Nazmi menekankan keperluan membawa semangat ASEAN dalam meneroka peluang perundingan isu-isu kepentingan bersama. Di peringkat COP28, salah satu inisiatif terbesar yang diumumkan adalah penyediaan dana kerugian dan kerosakan bagi negara-negara membangun yang terkesan akibat perubahan iklim. Meskipun menyokong, namun Malaysia menegaskan pengurusan dana ini yang perlu melibatkan beberapa institusi kewangan bagi memudahkan penyaluran bantuan. We hope that it can support all countries in need in addition to the least developed and small island state. We must ensure that the operationalization of the fund starts off on the right foot and be transparent as possible.
In this regard, other international financial institutions such as the European Investment Bank, the Asian Development Bank, the Asian Infrastructure and Investment Bank, and the African Development Bank Group ought to be involved. No single institution should have a monopoly. Selepas hampir 2 minggu penganjuran, akhirnya COP28 kini menutup tirai dan ia boleh dilihat sebagai satu kejayaan yang cukup besar. Bukan sahaja dari segi komitmen ke semua negara yang bersatu dalam mencari penyelesaian untuk menyelamatkan iklim dunia, malah juga dari segi penyertaan Malaysia dalam membawa suara negara kita agar lebih didengari di peringkat global, khususnya tentang usaha untuk mengatasi masalah berkenaan dengan perubahan iklim dunia. Laporan COP28 dari Dubai, Emirat Arab Bersatu. Saya Diah Muhammad Jais bersama juru kamera Abdul Rahman Osman untuk Bernama TV.